اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam channel Ustaz Taqiyuddin. Pada kali ini Ustaz akan menerangkan untuk tajuk muamalat bagi tahun 2 semester 4. Untuk siri yang pertama ini kita akan tengok definisi kepada muamalah dahulu, dan sebelum itu saya akan menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Ustaz Khairul Anwar bin Ramlan pada blog beliau. Mudah-mudahan perkongsian dari Ustaz Khairul Anwar beroleh ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Baik. Jadi kita akan terus kepada tajuk kita, iaitulah konsep perniagaan dalam Islam. Jadi kita akan tengok apa yang perlu difahami dan dipelajari oleh pelajar khususnya semester 4 tahun 2. Itulah hasil pembelajaran modul, dan untuk kali ini kita akan membicarakan untuk 4 hasil pembelajaran yang pertama. Untuk siri yang seterusnya baru kita akan masuk kepada prinsip-prinsip asas muamalat dalam Islam, jual beli, sewaan, hutang, syarikat, takaful dan lain-lain. Ini kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Untuk siri ini kita akan membicarakan dahulu konsep perniagaan dan muamalah dalam Islam, menerangkan galakan berniaga dalam Islam, menyatakan ciri-ciri perniagaan yang dalam Islam, dan menyatakan adab dan etika dalam perniagaan Islam. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, kita tengok pada yang pertama, iaitulah definisi perniagaan. Perniagaan ialah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan perkhidmatan, atau definisi kepada jual belilah. Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa kedudukan perniagaan adalah merupakan suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana sabdanya yang bermaksud 9/10 sumber rezeki boleh diperolehi melalui perniagaan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. 9/10 rezeki berada dalam perniagaan ini. Baik, seterusnya, sekarang ni teknologi begitu canggih, kita boleh melaksanakan perniagaan melalui online dan sebagainya. Baik, sebenarnya galakan berniaga dalam Islam. Islam menggalakkan umatnya menjalankan aktiviti perniagaan. Dalam Islam, perniagaan dianggap sebagai suatu aktiviti yang sangat mulia. Ia merupakan ibadah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ahli perniagaan yang berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi wakil peniaga kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ke negeri Syam. Rasulullah menegaskan bahawa 1/10 daripada rezeki, 9/10 daripada rezeki datang dari perniagaan. Ini kesilapan typing lah. 9/10 daripada rezeki datangnya dari perniagaan. Rasulullah SAW pernah dalam satu hadis bermaksud 9/10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan. Kemudian, perniagaan merupakan mekanisme untuk manusia mendapatkan harta dan barangan yang diingini. Pensyariatan perniagaan ini adalah bagi memenuhi fitrah semula jadi manusia. Dalam perniagaan umpamanya anak-anak yang dikasihi sekalian, jual beli, sewa dan sebagainya, sebagai memudahkan atau disebut mekanisme, satu cara dan jalan untuk memudahkan manusia mendapatkan barang atau harta. Umpamanya ingin memiliki rumah, maka membeli rumah, kereta dan sebagainya. Kita tak ada Allahumma salli ala Muhammad, tak ada barang, kita ada duit. Jadi kita beli dengan duit akan barang tersebut. Maka ia disebutkan tadi pertukaran barang dengan barang. Kita ada pen, kawan kita ada buku nota umpamanya.
Kawan kita ada 2 buah buku nota, kita ada 2 batang peng. Jadi sebagai mekanisme untuk pertukaran barang dengan barang tadi, maka dibenarkan dalam Islam untuk memudahkan kehidupan manusia selain dari memenuhi fitrah semula jadi manusia. Islam sangat menggalakkan umatnya menjalankan aktiviti perniagaan untuk kepentingan dan perhubungan yang baik sama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu konsep asas. Allahumma salli ala Muhammad, perniagaan dalam Islam. Baik, kita tengok beberapa ni gambar ya. Sangat committed ya. Bawa barang ni banyak dalam satu motor ni. Demikianlah lain-lain. Baik. Ciri-ciri perniagaan yang dilarang dalam Islam. Okey, untuk isi yang seterusnya, ciri perniagaan yang dilarang dalam Islam. Ada beberapa ciri yang disebutkan di sini. Yang pertama, sebarang bentuk riba yang disebut dalam ayat tadi, wa harrama riba. Sebarang bentuk riba sama ada mendapatkan modal, membuat simpanan, membuat pelaburan dan seumpamanya. Ini haram. Memeras ugut dan mengambil harta dengan cara yang batil dalam pelbagai cara dan bentuk seperti mencuri, merampak, menipu, memperdaya, judi dan seumpamanya. Yang ketiga, penipuan dalam aktiviti perniagaan seperti memalsukan tanda tangan, menjual barang tiruan dengan harga yang mahal dan menipu pelanggan dengan iklan-iklan yang palsu. Sebenarnya rasuah seperti dalam usaha mendapat projek dan peluang perniagaan yang lebih luas. Memonopoli barangan yang disebut ihtikar. Yang keenam, mengurangkan kadar sukatan dan timbangan. Ini disebut wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menipu dalam sukatan. Menjual buah-buahan yang masih di pokok. Buah-buahan yang belum masak lagi sudah dijual. Baik. Seterusnya, adab dan etika dalam perniagaan Islam. Beberapa adab yang disarankan ya, kalau sekiranya kita terlibat dalam perniagaan, maka ini antara adab yang perlu kita jaga sebagai seorang Islam yang bertanggungjawab dalam perniagaan. Pertama, amanah. Amanah bermaksud penjual dan pembeli bersikap jujur dan tidak menipu dalam perniagaan. Ihsan bermaksud peniaga menjalankan aktiviti perniagaan dengan mengambil kira semua aspek kemasyarakatan dan keberkatan daripada Allah di samping mendapat keuntungan. Sesungguhnya bekerjasama, penjual dan pembelilah bertolak ansur sekiranya timbul sebarang perkara yang tidak diingini. Tasamuh berlapang dada, bekerjasama. Tekun, perniagaan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar perniagaan yang dijalankan itu berkembang maju. Adat dan etika yang seterusnya, menjauhi perkara yang haram. Penjual adalah menjauhi perkara yang haram semasa menjalankan perniagaan. Melindungi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli adalah saling melindungi hak masing-masing. Okey, sebenarnya faedah dalam beradab ya. Yang kita sebut tadi beberapa adab yang perlu dijaga oleh peniaga ya. Maka apa faedah dia? Inilah. Pertama, akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Tidak akan berlaku penindasan dan penipuan dalam kalangan penjual dan pembeli. Mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah. Mendapat pahala kerana mengamalkan sunnah Nabi. Mendapat keuntungan dalam aktiviti jual beli yang dijalankan. Keuntungan yang barakah. Merapatkan hubungan silaturahim dan dihormati masyarakat. Meningkatkan ekonomi umat Islam. Cara memperolehi keberkatan dalam meniaga yang disebut tadi, berkat dalam meniaga dan mendapat keuntungan pemberkat dalam keuntungan yang diperolehi. Pertama, haruslah membayar zakat perniagaan ya. Dengan berniaga maju makin kaya, maka zakat perniagaan ini tidak harus dilupakan. Memberikan sumbangan untuk kebaikan agama, melakukan sedekah jariah. Ada bahagian ya, daripada perniagaan yang kita jalankan beroleh keuntungan yang besar, maka ada bahagian untuk akhirat. Yang seterusnya jujur dan amanah sepanjang masa berniaga.
Baik, ini antara mengapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan rezeki dalam perniagaan adalah kerana inilah apa perkara ya. Umpamanya menegak syariat dan hukum Allah, mengeratkan perpaduan ummah, membina sikap toleransi, membina sikap berbudi bahasa, membina sikap sabar, menambah ilmu pengetahuan, membina sikap jujur dan amanah, dapat mengeluarkan zakat, dapat membasmi kemiskinan, membina hati yang pemaaf, bekerja untuk sesama ummah, saling bantu membantu. Itu antara kelebihan berniaga itu sendiri. Baik, ini antara doa yang diajarkan dalam berniaga. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasarahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini. Ya, kita nak keluar bekerja. Ya, ni doa. Sama ada kita nak keluar berniaga, nak keluar kerja. Jadi ini doa yang dibacakan. Kebaikan hari ini, sepanjang hari kita nak keluar ni, nak keluar kerja, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Aku memohon perlindungan kepada Engkau dari kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya dan kejahatan sesuatu sesudahnya. Baik. Maka demikian anak-anak yang dikasihi sekalian, untuk tajuk kita yang pertama bagi muamalah dalam Islam, itulah perkara yang perlu kita ingat, iaitulah definisi perniagaan atau definisi muamalah jual beli. Ya, pada yang pertama ni, pertukaran barang dengan barang atau barang dengan perkhidmatan. Baik. Yang seterusnya, galakan berniaga dalam Islam. Ya, sebagaimana Nabi SAW sendiri berniaga, membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian ciri-ciri perniagaan yang dilarang. Maka dalam ciri ini selayaknya kita menjauhinya daripada terlibat dengan ciri-ciri yang dilarang, kerana dia akan mengundang kemurkaan Allah dan mendatangkan dosa. Adab dan etika yang selayaknya kita amalkan ketika mana kita bekerja, berniaga dan sebagainya. Dan seterusnya faedah, kita kena faham faedah ini supaya dapat kita beradab dalam kita bekerja dan berniaga, dan cara memperolehi tidak lain dan tidak bukan. Pertama, membayar zakat yang wajib, kemudian yang sunat sedekah, dan sepanjang dalam perniagaan itu jujur dan amanah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam pertemuan kita untuk tajuk muamalah siri yang pertama ini membuahkan kefahaman kepada kita untuk mukaddimah kepada muamalah ini, dan insya-Allah pada siri yang seterusnya kita akan membicarakan bagi setiap muamalah tersebut, jual beli, sewa, syarikat, zakat dan sebagainya, kita akan rincikan dalam pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah. Jadi sekadar itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.